Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adaa ad-dunya bi asrari uluhiyyatihi wa nawwara dinahu bi iqamati haqqi rububiyyatihi. Wassalatu wassalamu ala rasulihi sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin sayyidil muftafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya Allah mengizinkan kita untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kita yang lama dah tertangguh, kan? Setahun. Nah, lama tertangguh. Kitab ada lagi? Ada. Ingat kitab ni hilang mana tahu. Ada lagi, alhamdulillah. Jadi malam ni kita sambung lagi pengajian kita, iaitulah kitab Usulut Tauhid karangan Syekh Abu Abdullah Husain Nasir, seorang ulama Kedah. Suatu ketika dulu, tak ada dah, lama dah meninggalkan kita. Seorang yang alim. Dan kebanyakan ulama-ulama sekarang ini, ulama tua lah, kebanyakannya anak murid beliau. Kerana ni seorang tok guru besar, kita mengaji kitab dia malam ni, insya-Allah. Dan moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman dan yakin itulah Allah menempatkan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kitab Jawi kita muka surat 3. Muka surat 3 dekat ada kurungan tu. Jadi malam ni kita baru nak masuk dia punya isi. Setelah berbulan-bulan kita mengaji kuliah bulanan ni, kan? Sebelum ni mukaddimah aja, dia punya depan. Sekarang ni kita nak mula masuk dia punya isi dia yang pertama. Jadi lambat lah tak? Kena pula PKP ke apa, tangguh lagi. Bila nak khatam tahu, kan? Tak apalah, yang penting kita mengaji.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Tuan Husin Kedah, muqaddimatun fi fadilatil ilmi wa ta'allumihi wa ti'limihi wa ta'allumihi. Di situ kan, iaitu artinya ini satu muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar akan dia dan kelebihan menuntut akan dia. Jadi ini bab yang pertama, iaitu bab ilmu. Apa-apa pun ilmu nombor satu dulu. Dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali karang sebuah kitab namanya Minhajul Abidin yang nak menceritakan tentang perjalanan seorang hamba yang nak dekat kepada Allah, yang nak kembali pada Allah dalam keadaan yang benar-benar beriman dan bertakwa. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak ada guna harta benda dan anak pinak, nanti hari akhirat tak ada guna. Harta benda banyak mana tak ada guna, pangkat besar mana tak ada guna, anak pinak ramai mana, hebat mana pun anak saudara kita ke, anak keluarga kita ke, adik-beradik kita hebat mana pun tak ada guna. Melainkan orang yang datang bertemu Allah dengan membawa hati yang sejahtera, salim. Hati yang sejahtera ni nak boleh dia bukan senang. Kata Imam Ghazali, kena lalu 7 aqabah. Imam Ghazali menamakannya sebagai aqabah. Aqabah ni maknanya bukit. Kenapa Imam Ghazali menamakan dengan nama bukit aqabah? Kerana bukit ni sifat dia atau lambang dia lambang susah, lambang payah, maknanya rintangan. Sebab nak daki kan bukan senang, nak mendaki bukit. Jadi begitulah seorang hamba, kalau dia nak balik jumpa Allah dalam keadaan hati sejahtera, bukan senang. Dia terpaksa lalu 7, nak liku-liku 7 bukit nak kena lalu. Maknanya 7 rintangan. Bila dia lepas 7 rintangan ni, barulah dia dikira lepas daripada 7 tingkatan api neraka. Sebab neraka tu ada 7 pintu. Nak lepas dia, kena lepas 7 aqabah ni di dunia, baru boleh lepas 7 pintu neraka nanti di hari akhirat. Kalau rasa takut nak kita tak lepas 7 aqabah ni di dunia, takutlah. Nak takut tak lepas nanti 7 pintu neraka di hari akhirat. Sebab tu perjuangan hidup dalam nak menegakkan agama pada diri sendiri, tak payah kata pada negara, pada diri sendiri pun payah dah. Bukan senang-senang, bukan mudah-mudah. Kena mujahadah sungguh-sungguh lawan hawa nafsu. Daripada 7 aqabah itu, Imam Ghazali kata aqabah yang pertama, maknanya rintangan yang pertama sekali dia nak kena tempuh, iaitu aqabatul ilmi, yakni rintangan ilmu. Sebab itulah kebanyakan kitab-kitab lama, bila Tok Syekh karang kitab, depan sekali dia akan letak tajuk ilmu dulu. Sebab ilmu ni lah rintangan pertama yang nak kena tempuh. Mana-mana orang kalau dia nak hijrah, dia nak berubah daripada perangai tak elok kepada elok, dia kena lalu pintu ilmu dulu. Dia kena lalu fasa ilmu dulu. Mana kata itu? Selagi dia tak masuk jalan ilmu, takkan boleh. Macam ni lah majlis ilmu malam ni, berapa ramai sangat je yang boleh hadir. Ramai lagi, payah dah nak ubah. Nak ubah dia kena hadir dulu majlis ilmu. Dia kena faham dulu, belajar dengan ilmu. Kalau setakat amal tak boleh, tak selesai. Kenapa tak selesai? Dikhawatiri amalnya salah. Berapa ramai yang ibadatnya salah. Sebab apa? Ibadatnya tidak dengan ilmu, maka jadi salah. Bila jadi salah, takut tak sah. Takut tak sah. Banyak orang tak terlepas pandang, banyak orang tak tahu. Habis tiap-tiap rakaat dia angkat tangan. Mana boleh? Ada tempat angkat tangan, ada tempat tak angkat tangan. Angkat tangan dalam solat ada 4 tempat. Ada 4 tempat. Tempat yang pertama takbiratul ihram.
Takbiratul ihram yang mula-mula, sunat hukum dia. Allahu akbar. Tempat kedua turun rukuk. Daripada berdiri nak turun rukuk, Allahu akbar, dipanggil takbir intiqalat. Intiqalat artinya perhubungan, takbir yang menghubungkan satu rukun ke satu rukun. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, duduk tangan mana? Keempat ni banyak orang salah. Yang keempat, mengangkat tangan sunatnya apabila dua perkara ni berlaku. Ada dua ni baru sunat mengangkat tangan takbir pada tempat yang keempat ni. Iaitulah bila ada tahiyat awal padanya, dan yang kedua kedudukannya itu pada rakaat yang kedua dan naik ke rakaat yang ketiga. Barulah diadakan yang namanya mengangkat kedua tangan, sunat hukum dia. Lain pada tu tak ada sunat. Yang ni pelik. Rakaat pertama pun angkat tangan, rakaat kedua tak apa dah, rakaat ketiga pun angkat, habis semua rakaat dia angkat. Kan? Jadi saya tanya tok guru saya, tok guru Siddiq Noh. Dia kata kalau dia angkat tangan pada tempat yang bukan sunat mengangkat tangan, dikhawatiri sembahyangnya boleh terbatal. Dek sebab kerana bergerak 3 kali berturut-turut mengikut mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab kita Imam Syafi'i tak boleh bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut. Dan kalau angkat tangan tu lebih 3 kali dah. Satu anggota ni satu, lepas tu tangan kiri lagi satu, dah 2. Lepas tu bila nak letak balik kan 3, 4. 4 pergerakan. Bila 4 pergerakan secara berturut-turut, maka boleh batal sembahyangnya mengikut mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi kalau batal dah macam mana nak buat balik jumpa Allah, amal apa nak buat? Sebab tu tak dapat tidak, siapa-siapa pun dia mesti melalui jalan ilmu. Bila jalan ilmu, barulah amalnya tadi dia tahu betul ke tak betul ibadat dia buat, sah ke tak sah, kan? Dia begitu. Sebab itulah aqabah ataupun peringkat yang paling asas, iaitu peringkat yang pertama, iaitu ilmu. Maka seperti dalam kitab kita ni, Tok Syekh kita dia letak tajuk yang paling depan sekali. Tajuk yang pertama iaitu muqaddimatun fi fadilatil ilmi. Muqaddimah maknanya suatu pendahuluan, fi pada fadilah, yakni kelebihan, al ilmi, apakah kelebihan ilmu. Kemudian wa ta'limihi, dan kelebihan orang yang bersifat dengan sifat ilmu. Wa ta'allumihi, dan kelebihan orang yang mengajar akan ilmu. Kelebihan orang yang mengajar akan ilmu dan kelebihan orang yang belajar akan ilmu. Dia ada 3. Kelebihan ilmu, kelebihan orang yang mengajar akan ilmu, dan yang ketiga kelebihan orang yang belajar akan ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu agama. Ilmu yang dimaksudkan dalam kitab ni iaitu agama. Lain yang bukan daripada ilmu agama, itu tidak diberatkan. Nak mengaji tak salah, tapi tak diberatkan. Yang diberatkan ilmu agama. Dan ilmu agama itu pula yang asasnya, yang wajibnya 3, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Sebab tu ahli jawatan kuasa masjid dan surau, kalau nak susun ustaz-ustaz kita kuliah, tak salah nak bagi penuh 30 hari itu bagus, alhamdulillah. Tetapi biar dalam 30 hari itu pastikan 3 subjek ni mesti ada, baru dia mencakupi, barulah dia dikira lengkap. Mesti ada subjek tauhid, mesti ada subjek fiqh, dan mesti ada subjek tasawuf. Sebab 3 ni itulah namanya ilmu fardu ain. Apa makna fardu ain? Fardu artinya wajib, ain artinya individu. Wajib atas tiap-tiap orang, baik laki, baik perempuan, baik muda, baik tua, baik sihat, baik sakit, tak kira siapa-siapa pun wajib. Wajib. Lain daripada 3 ilmu ni, dia termasuk di dalam kategori fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Makna fardu wajib juga, tapi kifayah ni artinya kecukupan. Kalau ada orang lain dah buat, yang lain tu tak jadi wajib dah, sunat sahaja. Contoh ilmu fardu kifayah, ilmu tajwid. Ilmu tajwid, kita belajar ilmu tajwid Quran tu,
idgham, ikhfa, apa semua tu, itu bukan fardu ain, itu fardu kifayah nama dia. Makna kata kalau orang tu dia tak pandai pun ataupun baca Qurannya bunyinya tak berapa nak tepat, dia tak sampai menyebabkan dosanya jadi besar kan. Kalau kesalahan-kesalahan kecil wajib atas dia kena terus belajar kan. Jangan disengajakan. Kalau sengaja barulah dah tahu benda tu salah, dia pergi buat salah, baru dosa. Tapi main dengan tauhid, fiqh, tasawuf, dia tak ada maaf. Salah habis. Sebab tu berat lagi tauhid, fiqh, tasawuf berbanding ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tafsir Quran tu bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Bolehlah nak panggil ustaz mengajar di masjid kita, tak ada masalah. Tapi yang paling berat 3: tauhid, fiqh, tasawuf. Siapa tak lepas 3 ni, takut dia tak lepas dalam kubur esok, dan tak lepas nanti di hari akhirat. Ini yang paling asas. Ini dia punya tunggak. Dia punya tunggak. Bandingannya, ulama buat contoh seperti bangunan. Tauhid itu seperti base, foundation, tapak asas. Ni tapak masjid ni, macam itulah lebih kurang makna tauhid. Makna dia tapak. Kan? Fiqh apa dia? Tiang-tiangnya. Tiang-tiang. Jadi kalau tapak tak ada, nak buh mana tiang? Kalau tauhid dia tak kemas, sifat 20 dia tak mengaji, lepas tu nak mendirikan fiqh, mendirikan ibadat semayang, dia sembah siapa? Orang tu tanya kan. Tok guru kami dia buat contoh macam seorang yang dia nak bagi hadiah kepada kawan baik dia lah, kawan rapat, lama tak jumpa ni, PKP tak boleh nak pergi, selalu dia pergi lepak dengan kawan dia ni, semua tak boleh, jauh, tak boleh rentah negeri apa semua, lama. Jadi dia pun nak hantar hadiah sebab teringat ke kawan dia tu. Hadiah boleh pergi, dia tak boleh pergi. Hadiah boleh rentah negeri, dia tak boleh. Jadi dia pun beli hadiah yang mahal. Dan sebab kawan dia, takkan beli murah-murah, beli hadiah mahal. Katalah contoh, kita kata dia beli telefon jenis yang terkini punya kan, telefon jenis modernnya, jenis canggihnya, belum tekan call dah canggih punya telefon. Jadi dia beli telefon tu harga ribu-ribu lah, 4,000 harga. Handset dia pun 400 je. Tapi sebab sayang ke kawan member baik dia ni, dia beli 4,000 harga. Dia buh dalam kotak kan, buh siap, buh bedak lagi bagi wangi. Kotak balut pula dengan pembalut yang berwarna-warni, gambar bunga-bunga, cantik kan. Tak puas dengan tu, lilit pula dengan lampu raya, bagi kelip-kelip. Maknanya hadiah ni nak ceritanya terlampau cantik, terlampau lawa dan terlampau mahal. Kemudian bawa ke pejabat pos. Sampai kat pejabat pos, pegawai pos tanya, nak hantar mana hadiah ni? Nama orang tu siapa? Kamu nak hantar ni? Dia kata, nama tu tak ingat lah, tak tahu, dia kata. Nama tu dia tak tahu. Tak apa lagi, kawan pegawai ni kata. Pegawai kata lah, tak apalah, nama tak tahu, tak apa lagi. Alamat ada alamat. Alamat pun tak tahu, kata dia. Lepas tu pegawai tu pun dia kata, dah aku nak hantar ke mana? Nama tak tahu, alamat tak tahu. Begitulah ibarat, kata guru kami, sembahyang yang kita buat. Sembahyang kita lawa, cantik, kemah bacaan, makhraj tepat, khusyuk, sekhusyuk-khusyuk ni. Orang lain habis garu, kita langsung tak garu. Bergerak, keras, diam, tak bergerak macam mana pun, senyap gitu. Sembahyangnya memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat hebat, sangat-sangat lawa. Tiba-tiba dia tak kenal siapa yang dia sembah. Dia hanya sekadar tahu Allah. Apa tu Allah? Siapa Allah ni? Macam isu kalimah Allah ni lah. Kalau orang kenal Allah, dia takkan bagi penggunaan nama Allah kepada orang agama lain. Tak boleh. Sebab dia kenal siapa Allah. Tapi bila tak kenal, dia nampak perkataan Allah macam kataan lain, sama macam God, sama macam Tuhan. Ini yang berlaku sebab tauhid tak ada. Jadi nak buh mana? Jadi sembahyang yang dia buat tadi, nak hantar ke mana, kata malaikat? Pahala ni walaupun hebat macam mana pun ibadat dia, nak hantar ke mana? Sebab dia pun tak tahu alamat kepada siapa yang dia nak hantar, siapa Tuhan yang dia sembah.
Kalau sekadar sebut nama Allah, mak rempit boleh sebut nama Allah. Tak yang kata mak rempit, acong mutu sami, jual sayur boleh sebut nama Allah. Betul tak? Tanya acong, acong itu Tuhan orang Islam apa nama? Dia kata, dia boleh jawab tak? Dia kata Allah lah. Kadang kita orang Islam pun boleh sebut Allah, dia pun sebut Allah, sama je lah. Dan apa beza? Beza orang Islam bukan setakat boleh sebut nama Allah, tapi dia kenal segala sifat-sifat Allah. Tahu sifat Allah, wujud, kidam, baqa, mukhalafah, sampai kaunuhu mutakalliman. Itulah yang dinamakan sebagai ma'rifatullah, yakni mengenal Allah. Nak kenal Allah ni belajar ke mana? Ilmu tauhid nama dia. Yang ni tok-tok guru dulu-dulu, ulama dulu-dulu tekan sungguh benda ni. Tekan sungguh benda ni. Batu tak pelik. Zaman dulu, zaman Piramli, gambar pun hitam putih lagi. Mana ada warna? Zaman dulu, gambar cerita. Zaman dulu nak cerita lara-lara juga. Pakai baju baya ketat kan? Lepas tu tudung tak pakai, nampak jambul kepala. Kan? Mana kata lara juga, nakal juga. Tapi nakal-nakal mereka pun, lara-lara mereka pun tak pernah kita dengar ada orang nak keluar Islam waktu tu. Zaman bertudung dah. Ramai orang pakai tudung. Zaman berkopiah. Kan? Tapi sudah ada satu orang yang berani buat satu video viral mengatakan saya nak keluar Islam. Kau mana jadi gitu? Sebab ni tapak tak ada. Bila tapak tak ada, mu nak bubuh tiang, nak bubuh bumbung, kok mana tapak tak ada? Nak bubuh ibadat, bubuh semayang, nak bubuh apa pun, tauhid tak ada, tak jadi apa? Itu penting ilmu tauhid. Ilmu sifat 20 orang dulu-dulu pegang tu adik. Tok-tok kita, nenek-nenek moyang kita dulu yang ni pegang sifat 20. Sebab tu lara-lara pun, nakal-nakal pun, bila main dengan nama Allah, dia takut. Sebab dia kenal oleh Allah. Sebab tu orang dulu-dulu jahat-jahat pun tak curi duit tabung masjid. Betul tak? Zaman lah kan, siap nyamar lagi jadi muslimat. Oh, hasam sungguh. Dia pakai telekong tak? Misai macam ni, misai tebal, misai pakai telekong masuk kat tempat muslimat. Muslimat tu tengah semayang, dia pun semayang kat sebelah. Tapi dia buat suara lembut lah. Kalau buat suara garau, dia kantoi Allahu Akbar. Mayang. Sampailah time sujud, muslimat semua pun sujud, Allahu Akbar sujud. Dia pun sujud kan? Kawan tu letak beg tangan di depan. Sebab orang kata jangan letak belakang, nanti orang curi ambil hilang. Sekarang ni letak depan kata. Letaklah depan kawan tu. Ingat letak depan, selamat dah. Sujud, bangkit pada sujud, Allah. Tak ada terus depan mata. Rupanya kawan sebelah tadi menyamar, pakai telekong, pergi curi. Tak takut sikit lu dalam semayang. La ilaha illallah. Dalam semayang, dalam masjid, dalam semayang, dia boleh berlakon, pergi ambil duit orang terang-terang depan orang semayang. Dulu kita nak lalu depan orang semayang pun takut. Jangan, orang semayang tu jangan lalu ke depan. Takut macam seolah-olah kalau lalu tu kena panah peti tu. Punya takut. Sebab apa? Sebab apa takut tu? Sebab diajar oleh nenek moyang kita dulu-dulu, tok-tok kita dulu, mak ayah kita dulu, didik kita supaya ada sensitif dalam bab agama. Supaya dalam bab agama jaga. Yang ni jangan buat main. Mu nak main benda lain tak apa, agama jangan main. Ada takut tu lagi. Sekarang mana ada takut? Sampai berani cakap saya nak keluar Islam, sikit pun tak ada satu. Allahu Akbar. Budak dulu jahat juga, mak-mak rempit pun ada kat zaman dulu, tapi tak ada pun sampai nak kata nak keluar Islam tak berani. Nak buat lawak benda lain boleh, tapi nak buat lawak benda tu tak berani. Sebab apa? Sebab akidah tu ada. Lah ni tak ada dah, habis. Kan? Iman tu habis. Sebab apa? Sebab ilmu tak ada. Betul tak? Ilmu tak ada. Tanya habis banyak orang. Tahu tak sifat 20? Anak-anak muda kita tahu tak? Tanya, apa tu kaunuhu? Apa tu sifat samak, basar, kalam? Kalam, lam apa? Kan? Ada. Habis macam mana nak kata kenal Tuhan? Makhluk habis kenal dah. Makhluk kenal sungguh. Lagi-lagi pomen, tengok. Kereta masuk je bengkel, dia dengar. Tak. Yang ni masalah ni. Plak-plak tak kena.
Dengar bunyi tahu dah apa rosak. Nak katanya mengenal sungguh dia pada barang makhluk. Dah barang yang mencipta makhluk Tuhan tak kenal. Lepas tu ada hati nak masuk syurga Allah. Allah dia tak kenal, tiba-tiba nak masuk syurga Allah. Nah, kita nak masuk dalam rumah, tuan rumah tak kenal. Macam mana nak masuk? Tu cerita dia. Suatu penting ilmu tauhid yang pertama. Biar tak apa anak kita bodoh matematik pun, nah, kalau kenal Allah boleh masuk syurga. Ini bukanlah salah, baguslah ajar anak matematik sains. Tapi sampai meminggirkan agama ni apa cerita? Akhirnya hari ni jadi hebat profesor, doktor, peguam, engineer, hebat-hebat jawatan pangkat. Tapi tak kenal Tuhan. Akhirnya ikut ayah pin. Kita tengok pengikut ayah pin. Bukan Mak Rempit pengikut ayah pin. Mengikut ayah pin, peguam, doktor. Aduh. Apa jadi macam tu? Ingatkan cerdik sangat dah. Nah, rupanya bodoh lagi. Sebab apa bodoh? Sebab jahil bab agama. Sebab tu Nabi panggil jahiliyah. Maksud jahiliyah ni orang tu tak kenal Tuhan. Bukan tak pandai matematik. Matematik pandai, banyak orang pandai. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu fiqh. Fiqh ni kata ulama ibaratnya tiang yang mengukuhkan bangunan, nak mengukuhkan Islam. Sebab tu dipanggil rukun Islam. Rukun tu iman. Nak menegakkan Islam. Islam tu ibarat seperti sebuah bangunan. Nak kukuhkan bangunan Islam itu dengan mendirikan tiang-tiangnya. Tiang base dia ada 5. Ada 5. 4 setiap penjuru. Yang nombor 1 tengah-tengah, center dia. Sebab tu rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, dia base yang tengah-tengah. Kalau tengah-tengah ni patah 4-4 yang lain. Bila syahadah patah, semayang patah, zakat patah, puasa patah, semua patah. Lepas tu 5 kan? Kena jaga 5 ni. Syahadahnya, semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Itu dipanggil ilmu fiqh. Itu yang base. Lepas tu pecah lagi banyak lah dalam ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh ni diibaratkan seperti tiang. Nak bagi bangunan tu kukuh. Kan? Ada tapak tapi tak ada tiang, tak jadi gak. Nak tidur kat mana rumah? Nak tapak ada, tiang tak ada. Lepas tu nak letak pintu kat mana, tingkap kat mana, dinding kat mana, kena ada tiang. Tu fiqh. Kemudian tasawuf. Tasawuf itu ketinggian bangunan. Ketinggian bangunan. Lagi tinggi bangunan itu, maknanya lagi megahnya bangunan tu. Begitu juga lagi tinggi tasawuf seseorang, lagi hebatlah akhlak dia, lagi hebatlah cantik dia, lagi hebatlah dia punya izzah dia. Begitu juga bangunan. Lepas tu bangunan bila bertembung bangunan rendah dengan tinggi, orang akan nampak yang tinggi. Ada. Sebab itulah ada juga beberapa ulama yang tak setuju dengan dibinanya bangunan-bangunan tinggi berdekatan dengan Kaabah. Kan? Macam menara jam tu. Nah, jadi bila bangunan tu tak apa nak buat bangunan tinggi tapi jangan dekat sangat dengan Kaabah. Sebab apa? Bila dekat dengan Kaabah tenggelam Kaabah. Orang akan nampak menara jam lebih utama daripada Kaabah. Lah ni orang ambil gambar bukan ambil gambar Kaabah, ambil gambar menara jam. Tu yang jadi masalah. Tu. Sebab tu kalau adab pula, walaupun kami mengaji di pondok, adabnya kalau anak murid nak buat rumah, jangan lebih besar daripada rumah tok guru. Tu. Sebab apa? Menjaga adab. Sama lagi ni. Jadi tasawuf itu ibaratnya ketinggian bangunan. Lagi tinggi lagi hebat. Lagi rendah kurang. Begitu juga akhlak. Akhlak seseorang lagi tinggi akhlak dia, hebatlah orang tu. Orang kata bagusnya dia. Gitu. Ada juga ulama yang mengkiaskan 3 ilmu ni macam pokok. Dia kata ibaratnya macam pokok, iaitu ilmu tauhid itu batangnya. Sebab tu kalau kita tengok kebanyakan pokok batangnya satu. Jarang jumpa pokok batang 2, batang 1. Nak menunjukkan tauhid mesti satu je. Akidah tak ada bermazhab-mazhab, dia satu je. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Lain daripada ahli sunnah wal jamaah, semuanya tak terpakai. Jangan terlibat. Jangan masuk. Tak kira nama apa, Syiah ke Wahabi ke apa ke, tak ada. Satu je, ahli sunnah wal jamaah. Persoalannya
Pakat habis semua orang mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Siapa sebenarnya ahli sunnah wal jamaah? Tu nak kena belajar pula. Ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu dia punya pegangan. Pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah ialah pegangan yang ini pegangan Maturidiyah dan juga Asy'ariyah. Siapa Asy'ariyah dan Maturidiyah tu? Tu dua orang ulama pengasas kepada ahli sunnah wal jamaah yang susun ya, ilmu-ilmu dalam apa nama ahli sunnah wal jamaah. Seorang namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, itu yang disingkatkan jadi Asy'ariyah. Satu lagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, disingkatkan jadi Maturidiyah. Dua ni. Siapa dua ni? Yang pertama tadi Imam Asy'ari tadi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah tadi, dialah yang kumpulkan sifat dari yang pertama sampai 13. Itu dipanggil sifat 13. Kemudian datang pula Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia tambah lagi 7. Maka 13 campur 7 jadilah lengkap 20. Itu yang dipanggil sifat 20. Jadi pegangan ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada sifat 20. Jadi kalau betul kita mengaku kita ahli sunnah wal jamaah, kita kena berpegang pada sifat 20. Jangan mengaku je saya ahli sunnah wal jamaah tapi sifat 20 pun tak pernah dengar. Dah macam mana? Tu namanya akidah. Tu namanya pegangan. Wahabi dia tak pegang sifat 20. Ada yang tikai lagi sifat 20. Ada seorang ustaz Wahabi tu, dia pernah kata ya, dia kata ilmu sifat 20 ni ilmu zaman pakai cawat, dia kata. Maknanya ilmu zaman dulu tu, zaman lama dah orang tak pakai dah. Cawat tak cawat. Sampailah orang pakai cawat lagi, spender, betul tak? Cuma diperkemaskan lagi. Sama ke? Nak kira ilmu dulu tak dulu, kalau tak ada orang dulu, tak ada orang sekarang. Jadi nak pelekeh ilmu orang dulu, kenapa? Pegang ilmu sifat 20 sampai sekarang. Kan? Dia sifat 20 itu seperti paku. Sebab tu ada ulama bubuh nama kitab ni paku iman. Paku, dia ibarat paku. Kalau 20 kali kita paku, kuat tak kuat kayu tu? Pegang dia, kuat. Kalau sekali paku boleh goyang ni. Bubuh 2 pun boleh goyang ni, bubuh 3 boleh kepak ni. Tapi kalau sampai 20 paku, nak cabut macam mana? Macam tu, bila pegang 20 sifat ni sungguh-sungguh dalam hati, nak rosak macam mana akidah? InsyaAllah terselamat. Orang tak boleh nak rosakkan akidah. Hari ni berapa ramai orang jadi rosak akidah? Sebab dia tak ada paku langsung. Tak ada. Kalau paku pun sikit, 1, 2, 3. Jadi macam mana nak pegang akidah tu betul-betul? Tu yang jadi goyang. Goyang, akhirnya terkeluar Islam. Sama ada dengan sedar atau tidak sedar. Hari ini sudah ada orang beranggapan semua agama sama. Asal kita baik sudah. Ini nama sekular. Habis rosak akidah. Kata kita hidup harmoni, peace. Semua agama kalau buat baik, kita akan kembali kepada Tuhan yang sama. Ini konsep dia nak bawa ni. Betul dia bersungguh sangat nak pakai kalimah Allah kan? Nak bawa ni dipanggil one world religion. Satu dunia, satu agama sahaja. Gabung habis semua. Tak kira lah kamu nak jadi Islam pun tak apa, kamu nak Hindu pun tak apa, Buddha pun tak apa, tapi kita semua sama. Mana boleh sama? Islam tak sama. Lakum dinukum waliyadin. Allah sebut dah, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Artinya kita takkan sama. Islam takkan sama dengan yang lain. Lepas tu dia berkata Allah kan maknanya God. Apa salahnya kami nak pakai God tu pakai pada Allah pula? Mana sama? Allah ialah Tuhan. Nama bagi Tuhan yang sebenar-benarnya. Tapi God belum tentu lagi. God tu nama umum. Sebab tu kalau kita mengaji kitab-kitab lama, dia sebut ismul jinsi. Ismul jinsi ni nama bagi jenis, namanya umum. Contoh manusia. Semua ni manusia yang dalam masjid ni, betul tak? Jadi manusia tu nama juga, tapi nama berbentuk umum. Saya manusia, tuan-tuan pun manusia. Tapi saya ada nama khas dia. Nama khas dia Syakir. Saya Syakir, tuan-tuan bukan Syakir. Itu nama khas. Tapi walaupun nama khas, ada juga orang lain nama Syakir juga. Tapi Allah Ta'ala tu namanya khas Allah. Hanya Allah sahaja bernama Allah. Tidak ada yang lain bernama Allah. Maka manakan boleh sama perkataan Allah dengan perkataan yang lain? Sebab dia bukan ismul jinsi, bukan nama jenis.
Sebab itulah kenapa jadi celaru begini, puncanya jahil, tu je. Puncanya tak mengaji, ilmu tak ada. Nak mengaji kok mana? Tengok dalam pendidikan SPM sebagai contoh. Saya tanya cikgu sekolah, adakah pelajaran agama menjadi prasyarat lulusnya SPM? Dia kata tidak, Ustaz. Tak jadi syarat. Maknanya budak-budak kita hari ni pergi sekolah kebangsaan tu belajar pendidikan agama Islam, lulus ke tak lulus tak ada masalah, SPM boleh lulus. Jadi maknanya agama tu dia lulus ke tak lulus tak apa, tak ada masalah. Jadi agama ni boh tang mana? Seolah-olah macam agama ni macam tak ada apa-apa. Agama sama taraf macam subjek pendidikan jasmani, sama subjek macam pendidikan seni. Nak ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Habislah. Jadi apa yang nak dibawanya masyarakat kita hari ni? Nak bawa agama apa ni? Sebab tu pesan guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, dia pesan sangat. Saya pergi mana Masjid Surau pun saya cakap ni, saya sampaikan pesanan dia. Dia kata zamanlah 2021 ni dan ke atas bukan lagi zaman nak fikir anak kita nak kerja apa, tapi fikir anak kita agama apa. Hari ni kita sibuk nak anak kita cerdik pandai, biar jadi engineer, doktor, peguam. Sibuk sangat. Hantar anak mengaji sampai Menara Gading. Bukanlah salah, tapi tak ada pendidikan agama. Anak tu esok walaupun jadi doktor, jadi engineer, apa agama dia? Apa agama dia? Sebab nak masuk syurga bukan tengok jawatan. Tadi malaikat tengok, doktor baris doktor, doktor masuk dulu, engineer masuk. Bukan kira jawatan apa. Lepas tu kita di awal-awal tadi kita sebut yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat tu nanti tak ada guna harta benda dan anak pinak. Tak payah sembang. Bab dunia kamu, hebat mana pun gaji kamu, pokok gaji kamu, pencen kamu berapa, tu tak ada masalah. Tak ada jadi isu di hadapan Allah. Isunya akidah kamu apa dia, ibadat kamu apa dia, akhlak kamu apa dia. Itulah tiga ilmu yang kita sebut: tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab tu tak dapat tidak penting kan. Hari ni dah tak mengaji. Yang mengaji pun minta maaf cakap dah kan. Yang mengaji pun yang dah bencin bawa ke masjid surau. Tak. Lepas tu nak faham kot mana? Dah jadi susah nak faham. Bila payah-payah nak faham malah mengaji lah. Ada? Ya, kita kata belajarlah pakcik baca Quran. Allah Ustaz. Nak ngeja pun payah dah, dia kata. Memanglah susah, cik oi. Nah, tapi habis nak menghadap lagi masuk dalam kubur macam mana? Tak apalah Ustaz, ikut je lah macam mana pun. Masa zaman muda bila orang suruh mengaji kata nantilah kan, muda lagi dia kata. Nanti tua-tua sok orang mengaji. Bila dah tua orang suruh mengaji pula, dia kata tak larat pula, tak faham pula. Dah tua-tua mana nak fahamnya dia kata. Jadi bila nak ada ilmunya kalau gitu? Tahu-tahu kiok dah malaikat maut menjemput. Lepas tu baru nak menyesal. Baru minta malaikat boleh tak keluar balik, naik atas kubur, naik atas tanah ni. Nak pergi masjid pula dah, barulah nak beli kitab, baru nak mengaji. Kalau dia boleh keluar pun akak habis orang lari semua. Dengan saya pun lari. Bapa tak lari, kawan mati dah datang. Kena? Jadi tak ada. Nah, yang ni masih lagi ada kesempatan hidup Allah bagi, boleh nafas. Nah, renunglah tuan-tuan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah sebut dalam Quran. Berapa banyak dah nikmat aku bagi kat kamu, la tuhsuha, kamu takkan boleh kira nikmat aku bagi. Banyak dah nikmat. Allah cuma minta kenal dia. Payah sangat benda. Nafas kita sedut dah, mata melihat dah, telinga mendengar dah, mulut cakap dah, makan macam-macam rezeki atas udara makan dah, darat makan dah, dalam laut makan dah, habis jenis makanan makan, macam-macam nikmat beristeri dapat dah, nikmat anak dapat dah, macam-macam nikmat, duit dapat dah, apa tak dapat? Satu tak dapat lagi, mengenal Allah. Pergi cari mengenal Allah, belajarlah sungguh-sungguh. Ada ni kadang-kadang nak beli kitab pun malas, masjid dah tolong beli pun tak nak ambil. Ada macam mana? Kenapa? Kita kat kalau nak masuk rumah tapi kunci tak ada, macam mana nak masuk? Gitu ke? Kunci pada syurga ilmu, tiba-tiba ilmu tak ada, macam mana nak masuk? Itu cerita dia kan. Parak kena hari ni, dah lama tak datang. Kena siapa suruh panggil?
Nah, kita nak cerita bagi sedar kepada masyarakat. Masyarakat kita banyak lena. Kan tak? Banyak relax, banyak steady ni. Allah relax. Sahabat tak relax. Sahabat ni, sahabat Nabi bukan sahabat YB. Sahabat Nabi. Kalau kita kawan dengan Nabi mesti macam confident lah. Aku kawan baik kan dengan Nabi, takkan masuk neraka. Sahabat Nabi pun menangis. Takut-takut tak dapat masuk syurga. Sampai Saidina Umar pernah kata, nak, aku takut-takut entah-entah aku orang terakhir masuk syurga. Saidina Umar. Kalau Saidina Umar orang terakhir masuk syurga, dah kita duduk tahu mana? Nak banding kita dengan Saidina Umar. Aduh, nak ceritanya sahabat Nabi pun takut dah kalau kita bukan sahabat siapa-siapa, bukan sahabat Nabi, bukan sepupu Nabi. Nak, bukan ahli keluarga Nabi. Tiba-tiba tak takut, buat steady relax aja. Macam mana? Mati tak kira siapa tuan-tuan. Tak kira sakit atau sihat, tak kira muda atau tua. Kan? Saya hari tu orang panggil ceramah Isra' Mi'raj di Lenggong. Kat Perak sanalah, kat Lenggong. Ceramah maghrib Isra' Mi'raj. Habis tu ada JK bawa makan. Ada seorang pakcik tu, dia makan sekali dengan saya teman. Sembang rancak lah dengan pakcik tu. Elok, tak nampak dia sakit batuk ke apa, tak ada. Elok sonok. Lepas tu esok pula saya tidur malam situ. Esok pula mereka setting pula kuliah subuh dekat Masjid Jami' Lenggong. Buat pula kuliah subuh pagi tu. Pakcik tu datang lagi. Padahal rumah dia dengan masjid tu jauh. Dia sanggup datang nak dengar. Duduk depan sekali dengar kuliah. Kan? Habis kuliah dia kata, Ustaz jom makan sarapan. Dia bawa saya pergi makan roti canai. Dia tak makan, saya makan. Dia kata tak apalah, Ustaz muda lagi boleh makan, saya tak boleh Ustaz. Kena jaga makan gini. Tak apalah Ustaz makanlah, dia kata. Sebab saya lepas tu nak kena ke Greek pula. Ada lagi pula ceramah kat belah Greek pula. Jadi habis makan dia kata, Ustaz pakcik doakanlah kami apa semua perjalanan. Baik Ustaz doakan saya jugalah gitu. Lebih kurang kita pun bergerak jalan ke Greek. Sampai kat Greek, hari tu hari Jumaat. Saya singgah semayang sebab nak semayang Jumaat kan, kat masjid dekat Greek. Singgah, belik telefon tengok kawan hantar WhatsApp. Katanya, Ustaz, pakcik yang makan dengan Ustaz pagi tadi meninggal dunia. Baru pagi tadi sembangan saya. Cakap elok rancak, tak ada nampak dia batuk ke tak sihat. Ustaz, saya tak sihat. Tak ada. Elok rancak, sonok sembang. Tahu-tahu saya pagi tu sembang, saya bertolak ke Greek sampai tengah hari tu dia meninggal. Dah tak ada dah Ustaz. Saya kata biar betul, tadi saya elok sembang dengan dia ni. Tak betul Ustaz, pakcik tu lah. Tengok dia orang hantar gambar. Allah sungguh. Pakcik ni meninggal Allah. Nah, kita tak sedar rupanya kita sembang dengan orang tu, rupanya malaikat maut duduk sebelah dia dah. Kita tak nampak. Kalau kita nampak macam, kalau kita nampak Allah buka hijab, malaikat maut duduk sebelah tu, apa rasa? Ni sebab kita rasa sonok sebab tak nampak. Tak rasa apa-apa lah. Terkejut saya, Allah meninggal dah pakcik ni. Nah, itu maknanya tak kira siapa pun. Nah, tanya macam mana dia meninggal. Adik keluarga dia cerita, lepas dia makan dengan Ustaz, dia balik rumah, dia tukar baju. Lepas tu dia pergi kebun belakang rumah. Bukan jauh pun belakang rumah tu je. Dia menebas-nebas. Tengah tebas-tebas, buk jatuh. Rebah, cek nadi, bawa pergi naik ambulans apa semua, tak sedar dah. Meninggal dah. Gitu je. Nah, walaupun begitu, Allah ambil nyawanya dalam keadaan yang baik. Baru lepas dengar kuliah maghrib dengan subuh hari tu. Lepas tu pula meninggalnya hari Jumaat. Kemudian meninggal pukul 12 lebih. Jadi pukul 12 dah orang nak mandikan apa semua. Sekejap lagi orang datang semayang Jumaat kat masjid. Habis-habis semayang Jumaat, tu imam umum tak payah balik lagi. Kita ada jenazah nak solat. Berapa ramai semayang jenazah untuk dia? Allah tu. Padahal dia bukan ustaz, bukan tok guru, bukan ulama. Dia cuma seorang pakcik biasa yang istiqamah datang masjid, mengaji kuliah dan buat ibadat. Akhirnya Allah pilih dia husnul khatimah, mati yang baik. Kita belum tentu lagi macam mana keadaan kita, kan? Tu. Jadi kalau kita buat relax tuan-tuan, kalau dah sampai masa agak-agak macam mana, kan? Masa ni tak kira siapa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Rotek kita kalau mati, kantoi kat roblok polis, boleh lagi kita orang cakap apa, pujuk-pujuk lah.
Orang cakap apa? Berlebih kurang lah. Cakap, cik, tolonglah cik, saya tak ingat sangat ni. Betul-betul saya tersilap. Saya ingatkan bulan depan rupanya mati dah rotek ni. Tolonglah cik, janganlah saman. Saya anak kecil ada lagi apa. Cakap punya cakap lah. Kali cik tu kata tak apa lah. Lain kali jangan buat lagi. Balik ni terus hidupkan. Boleh selesai. Boleh selesai. Tapi kalau cik yang bernama Israel tu datang macam, Assalamualaikum, dia datang rumah. Waalaikumsalam. Siapa tu? Israel. Kata, Allah, lama tak datang. Kata, lama tak datang apa? Kawan tu sekali datang memang saudara Allah tu kan? Dan Israel datang. Datang nak jemput siapa? Jemput kamu. Boleh ejah tak? Esok. Tak dan lagi taubat ni. Nampak semayang taubat tak buat lagi ni. Esok pagi lah. Esok pagi. Ejah lain lah. Kita bukan orang lain lah. Jangan. Tak boleh kata malaikat. Itu Allah sebut dalam Quran. Tak dilewatkan dan tak disegerakan sampai masa habis. Tak kira siapa pun. Jawatanmu besar mana, pangkat agung, sultan, Perdana Menteri, hebat mana pun, atas dunia memang suara kamu ada power, boleh bagi arah kat orang. Tapi datang yang tu siapa lagi power? Senyap terus lah, tak kira siapa pun. Tu cerita dia. Jadi itu nak mengatakan mana bekal kita kalau kita tak buat persediaan daripada sekarang. Jadi itu moga-mogalah sebagai tajuk dulu, kepentingan ilmu di sini artinya ilmu agama. Kemudian nanti kita akan masuk bermula yang pertama, artinya kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia. Nanti kita tengok yang itu. Tadi tu baru cerita dia punya mukaddimah kelebihan ilmu. Boleh lah. Jadi kita insya-Allah bulan depan Ramadan dah lah. Habis lepas raya lah. Lepas raya insya-Allah, jika diizinkan Allah, kita bertemu dan kita sambung lagi pengajian kita. Dan kalau dah boleh apa semua SOP ni, bawa habis semua. Anak-anak kita, isteri-isteri kita, habis bawa. Sebab apa? Sebab kita nak hidupkan ilmu. Biar masyarakat kita berilmu. Kalau ayah je berilmu, suami je berilmu, isteri tak berilmu, anak tak berilmu, dah macam mana cerita? Ingat kita boleh lepas orang, lalu titian sirat dipetarik kita ke bawah, tak selesai masalah. Jadi tak dapat tidak penting untuk hidupkan balik suasana ilmu ni dalam keadaan akhir zaman ni. Kita duduk dalam fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman, di mana kita kadang-kadang tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Yang boleh tahu betul dan salah itu orang yang ada kefahaman agama. Moga-moga dengan fahamnya agama, Allah selamatkan kita, Allah bimbing kita. Moga-moga Allah. Jadi cukup sekadar tu, dan macam biasa ada produk perniagaan di luar sana, bolehlah tuan-tuan tengok-tengok membeli sambil menderma. Sebab kan lama saya dah datang, dan jadi tuan-tuan kena beli banyak lah sikit. Qada balik yang dulu-dulu. Jadi insya-Allah nak membeli sambil niat menderma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Oh baca ni. Kita baca sekarang. Mari kita sama-sama kita baca suratul Mulk ya. Lepas tu terus kita dirikan solat Isyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhin nusyur. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ay yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ilat tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur.
Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Takbir.